Cikgu. Okey. Sekejap Okey. Mana ke soalan asal ni? Cikgu lupa pula. Sekejap. Cikgu cari balik soalan asal dia. Okey, ini adalah soalan asal yang cikgu share dekat kamu. Ada berapa soalan keseluruhannya? 5. 5 ya? Bukan 5. Oh, 5. Yang bawah tu cikgu tak sempat buat tapi nanti kita boleh bincangkan. Ada 5 soalan. Okey, dari segi soalan ni, adakah soalan ni susah bagi kamu untuk faham? Susah nak buat? Ada tak benda-benda yang tak faham? Cikgu tak nak nanti bila kita betul-betul jawab soalan SPM, kamu masih lagi ada benda tak faham, tak jelas. Kalau boleh kita settlekan hari ni lah. Okay? Benda basic-basic tu dalam pengiraan mesti tahu. Ada tak? Tak ada lagi kan? Tak nampak lagi kan? Ini soalan nombor 1, 2, 3 sampai 5. Ada tak yang problem? Ada tak yang ada problem? Saya jawab, cikgu bukannya nampak kalau kamu angkat tangan. Tak ada? Semua orang boleh buat? Kita sampai pukul 9 kan? Confuse sikit dekat nombor 5 cikgu. Nombor 5, okey. Kita sampai pukul 9 kan? Pukul 9. Sekejap. Nombor 5 ni cikgu tak try lagi hari tu. Cikgu baru try sampai nombor 3 rasanya. 3 ke? Ya kot, cuma 3. 4, 5 tu cikgu tak try. Tapi macam sama je bentuk soalannya. 5 kan? Ini soalan yang asal. Okey, yang ini adalah pengiraan cikgu. Nampak? Pisau warna biru ni, skema cikgu Syazila. Sebab cikgu balas nak kira tempat lain, so cikgu kira kat sini je. Nampak Nampak. Nak kena besarkan ke? Besarkan sikit. Okey, dah. Besar sikit. Yang ni paling besar. Okey, so kamu check dengan kertas latihan kamu tu. Kamu buat dekat dalam buku latihan tu, kamu semak. Jujur cikgu memang tak nampak kamu. Tapi kamu jujur kamu ingat kamu buat ni untuk kepentingan diri sendiri, untuk nak hadapi SPM. Kesian mak ayah, dah harap untuk kamu dapat kejayaan cemerlang dalam SPM ni. Kamu tak buat apa-apa. Jujur pada diri sendiri. Allah Maha melihat cikgu tak dapat tengok apa yang kamu buat, tapi Allah nampak apa yang kamu buat. Okay, cikgu cakap macam tu je lah. Sebab kita ni ada kepercayaan kan. Okay, tapi cikgu yakin anak murid cikgu ni semua baik-baik. Yang jahat-jahat nakal-nakal tu budak sekolah lain. Budak-budak Azlan mana boleh jahat nakal-nakal kan? Budak baik. Okay, nombor 1. Tak ada masalah? Nombor 1 sama ke dengan kiraan cikgu tu? Sorry lah tulisan cikgu mungkin tak cantik, tak lawa, tak comel. Sebab tu dia dekat tablet ni. Okay, boleh? Nombor 1. Siapa-siapa tak faham, cakap, bagi tahu, jangan malu. Kalau malu nanti sampai sudah apa yang kita tak tahu tu kita buatlah kesilapan tu berulang-ulang kali. Kerugian pada kita, kawan-kawan lain dah faham. Ada tak faham tanya. Cikgu nak bantu kamu seboleh mungkin nak bantu ni. Tapi selebihnya kamulah yang kena bantu diri sendiri. Okey anak-anak? Okey tak nombor 1? Cikgu. Ya saya. Yang sewaan rumah tu, yang dapatan tu kena darab 12 juga ke? Ya, sebab dekat soalan tu Cikgu Azman kata bila kita dapat soalannya, kita tengok betul-betul. Baca keseluruhannya. Adakah dia kata per tu setahun? Kalau tengok dekat soalan ni semuanya per bulan. Yang bawah 2 tu jangan per tahun. Sebab biasanya kutipan untuk derma dan sumbangan tu biasa kita bagi sumbangan setahun sekali ataupun ini di dalam sum. Mungkin ni setahun sekali lah kot dia bagi terus 1,000. Zakat fitrah pun kiraan untuk setahun. Kalau nampak per bulan ni, kita wajib darabkan dengan 12. Kalau tak darab 12, jangan jadi salah lah. Macam kira kita untuk sebulan je. Sama lah gaji kasar ni pun 5,000 kena darab 12.
Okey, ingat pendapatan ialah gaji kasar tambah allowance dan juga tengok ada tak dia sewa rumah. Sewa rumah pun akan termasuk dalam pendapatan dia juga. Jadi cikgu kira untuk gaji kasar 5,000 kali 12 untuk setahun, tambahkan dengan sewa ni 500 kali 12 dapat 66,000. Tambah satu lagi allowance tadi 1,200 kali 12 dapat 14,400. Jadi okey, apa dia minta dia minta hitung pendapatan boleh cukai. So kita punya keseluruhan pendapatan ialah gaji kasar tambah dengan allowance. Okey, tambahkan dengan allowance dapat ni. Tapi kena tolakkan dengan apa ni? 14,400 tadi. Gaji kasar cikgu tambah dengan sewaan rumah. Gaji kasar tambah dengan sewaan rumah, kita tolakkan dengan allowance. Itu adalah pendapatan boleh cukai. Faham ke? Ke cikgu cakap berbelit-belit? Faham. Jadi allowance dia kena tolak lah cikgu. Dia kena tolak, ya. Pendapatan boleh cukai. Maksud pendapatan boleh cukai tu, dia dah tolak siap-siap gaji kasar ataupun dia ada sewa rumah tadi, dia campur, kena tolak balik dengan allowance. Tapi itu belum lagi pendapatan cukai pendapatan belum kira lagi. Baru pendapatan boleh cukai. Maksudnya daripada 51,600 ni barulah kita ambil kira dia punya pelepasan, pengecualian. Lepas tu kena tengok jadual yang cukai tu sebenarnya berapa dikenakan. Okey, yang ini soalan nombor 1 ni basic dulu. Basic daripada kita nak mengira akhir nanti cukai pendapatan. Okey, ada lagi nak tanya? Kelas K, tadi yang tanya siapa? Zati. Lain saya daripada Zati seorang je ke yang tak faham? Malu. Kalau benda ni pun tak faham, jangan cakap macam tu. Dah kita tak faham, kita tanyalah kan. Kalau cikgu macam tu, hantarlah soalan tu soalan macam bodoh sikit kan. Dah kita tak tahu, kita tanyalah. Kalau kita tanya, kita yang faham, kita yang pandai kan. Itu je lah. Lain-lain ada tak? Sofia Balkis? Safia? Tak apa lagi, Nabila? Izwan? Amir? Semua nama yang cikgu panggil tu tak menyaut. Ada ke tak ada ni? Ada. Boleh? Okey, nombor 1. Nombor 1 okey, boleh? Boleh. Boleh cikgu. Okey, nombor 2. Okey. Nombor 2. Kita nak menjawab soalan A tu. A dan B. Okey, Encik Amin ada pendapatan boleh cukai. Okey, perkataan boleh cukai. Dia dah keluar pendapatan boleh cukai Tadi nombor 1, ingat tak nombor 1 tadi kita baru nak cari, dia belum buat apa-apa Cikgu nak tunjukkan beza soalan Kita tak nak sebab kecuaian kita rasa kita dah kira betul padahal kita kira salah. Beza soalan 1 dengan nombor 2. Okay, cuba tengok. Soalan nombor 1 memang dia tak kira apa-apa Contohnya mak ayah kamu ada slip gaji tu apa semua tu. Belum kira apa-apa. Slip gaji yang mak ayah kita dapat tu itu belum dikira lagi dalam cukai pendapatan. That's why kita kena isytiharkan kita punya pendapatan dalam e-filing. Dekat situ barulah ada pengiraan untuk cukai pendapatan. Okay, ini baru permulaan stage pendapatan boleh cukai. So dikirakan secara kasar tadi. Okay, cikgu ulang yang balik sebab dia adalah flow nombor 1 dengan 2 ni dia ada lebih kurang ada kaitan lah. Okay, kalau soalan nombor 1 ni sebab cikgu terangkan ni untuk kelas K juga ada yang tak berapa faham. Kalau kelas K ada yang dah faham, ini ingatlah ini sebagai ulang kaji je lah. Okay, kalau soalan nombor 1 tadi cikgu ulang balik, nak cari pendapatan boleh cukai, maksudnya daripada pendapatan kita tu yang belum kita usi apa-apa tu, kita nak tahu berapakah banyak pendapatan kita yang boleh dikenakan cukai. Ni belum
belum untuk kita kira lagi cukai pendapatan dia ada beza. Cukai pendapatan dengan pendapatan boleh cukai. Okey, macam mana kita nak dapatkan pendapatan boleh cukai? Gaji kasar tadi kalau dia belum bagi dalam setahun, kita kena darab 12. Gaji kasar mesti tengoklah kat dalam sini ada tak sewaan rumah, sebab sewaan rumah ni termasuklah pendapatan jadi kena tambahkan. Kemudian dapat tu allowance kena tolak. So kena tolak dengan allowance untuk dapat gaji pokok. Tolak dengan allowance. So dapat ni. Okey, untuk soalan yang kedua, bezanya apa? Dekat soalan nombor 2, dia dah tak payah kira pendapatan boleh cukai sebab dia dah mention kat sini pendapatan boleh cukainya berjumlah 48,000. Okey, 48,000. So kita tengok pada dia punya apa nama ni, pelepasan ke, pengecualian ke, rebate apa semua ada kat sini So tengok insurans hayat 1,300, pembelian komputer riba 1,400, itu dikira pelepasan. Derma dan sumbangan adalah pengecualian, zakat dan fitrah ialah rebate. Okey. Dan kalau kita mengisi semua-semua tu dalam borang yang tercukai pendapatan, dia akan beri had maksimum Kalau macam apa yang kita belanjakan tu lebih daripada itu, kita tak boleh lah nak claim yang ikut perbelanjaan kita tu. Tengok maksimumnya berapa. Kalau macam ni individu, ini memang dah fix individu 9,000, ini untuk setahun, bukannya sebulan. Isteri dan anak-anak 10,000, kemudian insurans hayat maksimum 5,500. Okey, kalau kamu ambil premium insurans ke, medic insurans banyak-banyak yang kamu bayar untuk bulan-bulan tu keluar lagi banyak, lebih daripada yang pendapatan untuk maksimum 5,500 ni, contohnya setahun kamu keluarkan 7,000. So kamu kena ambil yang maksimum ni saja, tak boleh ambil 7,000 tadi. So okey, kemudian gaya hidup pun sama. Maksimum diperuntukkan 2,500. Kalau lebih daripada itu kamu kena tanggung sendirilah. Gaya hidup ni macam mana, contohnya penggunaan bil internet, bil-bil ataupun beli komputer, itu termasuk dalam gaya hidup. Kemudian, macam mana kita nak kira? Kita kira yang ini macam biasa. Kita ambil pendapatan boleh cukai 48,000, kita tolakkan dengan pelepasan 1,300 dengan 1,400. Kemudian kita tolakkan pula dengan individu 9,000, tolakkan dengan isteri dan anak-anak 10,000. Kemudian kita dapat 26,300. Okey, 300 ni daripada apa? Daripada pengecualian. Sebab untuk dapatkan pendapatan untuk kena tolakkan pelepasan dengan pengecualian. So kita tolak 300 ni dapat 26,000. Okey, daripada 26,000 ni, itulah yang kita panggil sebagai pendapatan bercukai. Tadi nampak term dia berbeza kan? Tadi pendapatan boleh cukai. Dia tak kira lagi pelepasan dan juga pengecualian ke apa semua ni. Itu yang A kita dapat untuk pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai ialah 26,000. Okey, tapi tak settle lagi untuk dapatkan cukai pendapatan. Untuk menjawab soalan B, okey, kita kena tengok jadual. Okey, kalau dalam jadual tu pendapatan lebih 35,000, dia tak dapat apa-apa rebate, tapi memandangkan pendapatan untuk pendapatan bercukai dia yang kita kira tadi 26,000, iaitu kurang daripada 35,000. So Encik Amin ni dia akan dapat rebate 400. Okey, 400. So nanti dia dalam kiraan tu akan tolak 400 lah. Okey, dari mana datangnya 150 dengan 180 ni? Okey, yang ini kita kena tengok jadual cukai kat bawah ni. Okey. Okey, 26,000 dia punya pendapatan bercukai tadi Okey, 26,000 pendapatan bercukai termasuk dalam baris yang ketiga ni. 20,000, 1 hingga 35,000. Okey, dia masuk dalam sini. Jadi, apa maksud 20,000 pertama dengan 15,000 berikutnya ni? Okey, tadi berapa kita punya pendapatan bercukai? 26,000 kan? Jadi tolak dengan 20,000. Okey, jadi 6
Jadi 20,000 pertama kena ambil 150 ni. Okey. Macam mana cikgu dapat 180 tadi? Okey, 15,000 berikutnya maksudnya 6,000 ni lah. 6,000 tu kita akan darab dengan berapa persen? 3%. Darab 3% berapa? 6,000. 180. 180. 180 kan yang cikgu dapat tu. Itulah. Dari mana dapat 180 tu? Daripada sini. Takut ada yang tak faham Itu cikgu mungkin ada yang dah faham. Alah, boringnya. Tak apa, kita ulang ni untuk semua orang dapat. Bukan kita saja. Alright? Okay. Rahana okay? Boleh Rai? Okey cikgu. Faham dah ya? Faham. Penting ni. Memang penting. Kalau tak tahu kira, apa pun kita nganga kan? Apa sampai mana tadi? Nombor 2. Okey, itu tak nampak tak tadi? Kat sini 150 tambah 180, 330 kan? Untuk perkiraan tadi. Lepas tu kita jangan lupa yang rebate kita tolak 400. Lepas tu ada lagi rebate zakat fitrah RM80. Jadi keseluruhan dia negatif 150. Bila keluar negatif ni bermaksud Encik Amin ni tak perlu dikenakan cukai. Malahan mungkin pihak LHDN akan bayar semula lah. Kalau kata Encik Amin ni dia buat pemotongan gaji, dah bayar siap-siap dalam masa setahun tu, dia dah potong siap-siap. Kalau keluar macam ni negatif 150, berkemungkinan besar pihak LHDN akan pulangkan semula berapa yang terlebih bayar. Okey, itulah pentingnya kita kena isi borang e-filing tu tiap-tiap tahun sebab dia nak tengok adakah pihak LHDN perlu membayar semula lebihan itu kepada kita ataupun tidak, ataupun memang kita layak dikenakan cukai kerana pendapatan kita yang besar lah. Right? Okay, sampai ni ada nak tanya tak? Tak ada? Tak ada ya? Faham Faham. Dia kena buat banyak-banyak pengiraan, latihan, baru dia okey. Baru dia rasa confident nak jawab soalan periksa nanti. Okey, untuk soalan nombor 3, dia lebih kurang je. Cuma kita kena perhatikanlah dia punya ayat pada soalan tu, dia nak pendapatan boleh cukai ke, pendapatan bercukai ke, ataupun cukai pendapatan. Dia ada 3 term lah yang cikgu kaji kat sini ada 3 term. Apa tadi? Pendapatan boleh cukai, pendapatan bercukai, dan satu lagi cukai pendapatan. Dia macam contoh pendapatan bercukai tu yang mula-mula stage, pendapatan bercukai pula yang stage yang tengah-tengah yang kedua, cukai pendapatan yang stage yang terakhir. Itulah kalau kamu buat banyak latihan kan, kamu nampak oh ni kat sini. Okey, untuk nombor 3 ni pula dia dah keluarkan pendapatan boleh cukai. So dah tak payah kita kira lah, tak payah pening-pening. Kita ambil je pendapatan boleh cukai boleh cukai tu 65,500 tu. Kita tengok apa yang termasuk dalam dia punya pelepasan dan pengecualian, ada tak rebate yang kita kena tolak apa semua tu. Okey, potongan KRSP dan insurans hayat. Okey, ini termasuk dalam apa? Potongan KRSP dan insurans hayat. Pelepasan. Apa lagi pelepasan? Rawatan kesihatan. Ya, lagi? Pembelian alatan sukan dan komputer. Okey, derma sumbangan tu termasuk apa? Pengecualian. Pengecualian. Okey, ada rebate ke tak ada rebate? Kita kena kira dululah. Okey. Jadi cikgu buat 65,500, cikgu tolakkan dengan 1,500 ni ialah potongan KRSP dan insurans hayat. Hari tu Zul tanya cikgu kan, adakah KWSP tu apa? KWSP tu tak, sebab saya confused dalam ekonomi. KWSP potongan wajib, dalam eko tu pelepasan cukai, tu yang saya tanya cikgu tu. Dia dua-dua tu sama. KWSP tu memang potongan lah. Kalau kita macam cikgu dulu mula-mula kerja kerajaan, siapa-siapa yang kerja kerajaan pun dia akan ambil ataupun pilih skim pencen. So dalam tempoh 3 tahun tu
dia belum lagi masuk skim pencen. So dalam statement gaji akan nampak potongan KRSP. Itu memang wajib. Kalau kerja swasta memang KRSP tu dia akan potong sampai bila-bila lah, sampai dia nak pencen pun. Tapi kalau macam kerja kerajaan dalam tempoh 3 tahun tu memang akan dipotong KRSP. Once kamu dah dapat surat menyatakan kamu terima offer untuk pencen, so KRSP akan stop potong. Tu yang kalau ada dengar orang boleh keluarkan duit KRSP sebab dia dah ambil skim pencen tu, so dia boleh ambil juga duit KRSP tu daripada akaun yang kedua, rasa tak silap cikgu, dia ada 2 akaun, 1 dan 2. Tapi bukanlah ambil semua kosong, dia kena tinggalkan jugalah dalam akaun 1, tak silap, sebab akaun tu dia akan bawa untuk kita skim pencen nanti. Okay, so dia punya terms tu lah agak berbeza, mungkin jadi mengelirukan kan, sebab untuk kelas H dia orang ambil ekonomi, potongan KRSP menjadi satu potongan yang wajib. Tapi dalam matematik kita tak katakan itu potongan wajib, kita just katakan itu adalah pelepasan. Pelepasan Kalau nampak je KRSP, kita akan masukkan di dalam bawah pelepasan lah. So sekarang kita akan tolak dengan 1,500 daripada pendapatan beli cukai. Lagi kita akan tolak juga dengan rawatan kesihatan diri dan keluarga iaitu 450. Kemudian yang pembelian alatan sukan dan komputer ini adalah gaya hidup dia belanjakan 3,700 yang cik cakap tadi. Dia punya belanja melebihi daripada maksimum. Bila ada merujuk pelepasan yang kat bawah tu, untuk gaya hidup hanya maksimum 2,500. Jadi dia tak boleh claim 3,700, dia kena tolak dengan 2,500. Kemudian ditolak juga dengan derma sumbangan iaitu pengecualian. Kemudian individu 9,000, suami dan anak-anak 4,000, pengajian sendiri 7,000. Ni pengajian sendiri dia tak bagi tahu maksimum berapa kan. Okay, so kita boleh ni lah. Terlupa. KRSP dan insurans hayat dia bagi maksimum sampai 6,000. Kita punya potongan yang sedia ada 1,500. Jadi selamatlah, kita boleh ambil lah. Kalau lebih daripada 6,000 macam tadi lah, kita akan ambil yang maksimum saja. Alright, so semua pendapatan bercukai kita untuk tarikh ni tadi 40,800. Alright, itu untuk soalan yang A. Soalan B. Menggunakan jadual kadar cukai pendapatan individu untuk taksiran 2020, hitung jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh tarikh ni. Okey, yang ini cikgu tengok jadual macam tadi Okey, balance dia 40,800. 40,800, so tengok jadual. Okey, dia masuk dalam baris ke mana? Macam baris mana? Kalau tengok jadual ni, 40,800. Baris T4. Baris 4 ni So kita ulang step macam tadi lah. 40,800 kan tadi kan? Lupa pula. Betul Betul. Hilang pula sebab dia kat atas. 40,800 tolakkan dengan yang pertama ni 35,000. So 0,085 5,800. So kita ambil 600 ni. Dan untuk 5,800 kita darab dengan berapa persen? 8%. So berapa tu? 5,800 darab 0,08. 464. 464. So cek balik dia buat batas, betul tak? 600. Mana tadi? 4. 600 campur 464. So 1,064 ringgit. Betul Sama dengan kamu punya? Cikgu salah kira. Sama, alhamdulillah. Cikgu harap kalau soalan periksa korang macam ni, alhamdulillah lah kamu dah pandai. Tu dia praktis. Cikgu pun jadi pandai. Cikgu tak tahu kira-kira cukai ni. Cikgu tahu dia orang kirakan, cikgu bayar je kan. Bagus juga cikgu jadi cikgu matematik ngajar kamu. Kalau orang awam mungkin dia masih tak tahu pengiraan ni. Okey, ini soalan nombor 4. Setakat ni skema yang cikgu bagi tu sama dengan jawapan kamu Ada
kesilapan ke? Bagi tahu tak? Hello, ada orang tak ni? Ada. Ada senyap je. Okey, nombor 4. Nombor 4 cikgu buat lagi. Nombor 5 cikgu tak buat. Tak sempat kot. Apa soalan ni? 4. Oh, tu soalan dia. Menggunakan jadual kadar cukai pendapatan individu untuk taksiran 2020, hitung jumlah cukai yang dikenakan dan tentukan sama ada Encik Ilman perlu membayar bagi cukai atau mendapat lebihan cukai. Ni macam soalan nombor 2 tak saya cikgu lah. Jadi kita akan mula, dia dah bagi ke pendapatan cukai. Okey, dia dah bagi pendapatan oleh cukai. Ni macam orang kaya ni. Besar pendapatan ni 125,300. So macam biasa, kita akan dapatkan dulu pendapatan bercukai dia. So 125,300 kita tolak dengan KRSP dia 4,500. Pak KRSP pun 4,500. Ni memang banyak ni. Okay, tolak dengan 1,700. Bila nak tolak atas tu kena check juga yang bawah tu ya. Jangan melebihi dengan dia punya maksimum. So ikutkan KRSP dia tak lebih. Okay, boleh terus tulis tolak tu. Kemudian untuk gaya hidup, rawatan kesihatan maksimum 3,000. Dia masih tak lebih lagi 1,750. Kemudian tolak dengan apa lagi? Untuk kat sini ada pembelian majalah dan telefon bimbit, itu termasuk dalam apa? Untuk yang rujuk pelepasan bawah. Gaya hidup dia maksimum 2,500 je. Nampak fix benda-benda ni, dia tak ubah pun. Gaya hidup dia 2,500, jadi kita ambil yang 2,500 tak boleh ambil 5,250 tu. So sebab tu cikgu tolak dengan 2,500. Kemudian apa lagi? Derma sumbangan. Okay, cikgu dah tolak derma sumbangan 1,900 9,000 tu individu, 8,000 untuk isteri dan anak bawah 18 tahun, 2,500 tadi untuk gaya hidup, 2,500 lagi satu tu untuk apa ya? Dia ada anak OKU bawah 18 tahun. Dia ada anak OKU ke ni? Sekejap. Nombor 4 ni betul tak jawapan skema? Cikgu aku nak tengok. Betul kan? 244 50%. Betul. Dia ada anak OKU ke? Ada lah ni sebab dia ada masuk dalam ni. So anak OKU 2,500. So sebenarnya 96,050. Okey. Ni potongan cukai berjadual ni, ini yang cikgu kata tu, dia memang dah dia dah isi form untuk potongan bulanan. Jadi dalam statement dia nanti dekat statement gaji tu, dia akan nampak lah bulanan dia potong 845. So ini sebulan, so kita kena darab dengan 12 bulan. So setahun potongan cukai berjadual tu dikira sebanyak 10,140. Jadi daripada pendapatan bercukai tadi yang 96,050 tu, kat sini apa ni, 4,600 ni apa ni, macam dapat ni. Sekejap ni. Macam mana dia buat? Sekejap, yang kacau boleh tak? Sekejap cikgu nak ingat apa cikgu buat ni Mana cikgu dapat 4,600 ni? Lupa pula. Dari jadual cikgu. Cikgu pernah lupa. Kacau nak cikgu ni. Daripada jadual. Daripada jadual tengok balik. Kat mana? Dekat kolom nombor, kolom pula. Baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya betul. Ya, 6. Macam tadi dah. 70,000 pertama, 4,600. Lepas tu baki dia berapa? Kena tengok balik atas. Lupa. 96,000. 950 tolak dengan 70,000. Cikgu kira sekali tau dengan kamu ni. Dapat 26,050. Tadi cikgu dah ambil 4,600 kan. Seberapa persen nak kena darab? Dengan 21%. Darab dengan 0.21. So 5,470 5%.
Mana cikgu kira? Okey, yang ni Okey, boleh? Boleh ikut ni? Boleh. Boleh. Okey, so bila tambah jadi 10,000 lah yang cikgu tulis ni. 10,070.50. And then apa cikgu buat tolak dengan 175 ni pada datang ni? Benda ni? Zakat. Rebate zakat. Ya. Zakat tadi kita belum kira lagi. Rebate zakat tolak dapat 9,895.50 sen. Jadi barulah daripada ini kita tolak dengan potongan cukai berjadual melebihi daripada yang dia dikira ni sebanyak 244.50 sen. Maksudnya apa maksud lebihan ni? Adakah dia yang kena bayar dekat LHDN lagi? Ataupun ataupun LHDN kena bayar kat dia? Maksud 244.50 sen ni. LHDN bayar kat dia. LHDN bayar kat dia. Sebab setahun dia dah potong siasat 10,000 kan. Jadi LHDN yang kena bayar balik kat dia ni 244.50 sen. Bukannya dia yang hutang kat LHDN yang hutang kat dia. Okay. Itu sepatutnya sebab dia ada anak OKU ni. Dia ada banyak jugalah potongan untuk dia ni. Lepasan kat dia. Okay. Saya cikgu rasa betul kot dengan jawapan saya. Okay. Nombor 5 yang cikgu tak tengok lagi sekejap. Nombor 5. Oh sebab cikgu tak buat ni sebab dia suruh kira ni apa nama? Potongan bersama. Cukai bersama tu yang cikgu tak buat dekat sini. Tapi kalau tak faham dalam teks tu ada kan contoh yang kita buat tu. Itu cikgu nampak soalan ni pun agak popular juga. Tapi tak pastilah dia nak keluar ke tak. Tapi popular tu maksudnya ada je latihan ni lah. Kalau bagi macam ni kan, Encik Akil isteri. Kalau gabungkan mana lebih, kalau kat cikgu mana lebih untung. Tapi personally cikgu rasa secara, kalau kita tak kira pun secara individu lebih untung. Kan? Kalau untuk gabung ni, dia akan gabung gaji tahunan, dia akan nampak besar lah. Bila nampak besar, dan untuk potongan-potongan lain pun dia akan jadi makin besar juga. Nanti akhirnya cukai pendapatan akan jadi besar. Tapi kalau dia minta kita bandingkan tu, kita terpaksa buat lah. Macam ni kan. Jadi kamu buat Cuma cikgu je tak buat itu sebab cikgu tak ada masa. 9,500. Okay, ini semua ni macam tadi juga kita ulang step kita. Jadi dia kata Encik Akil sedang membuat pertimbangan sama ada membuat taksiran cukai secara bersama isterinya atau secara berasingan. Hitung beza dalam RF bayaran cukai jika dia membuat taksiran bersama dengan membuat taksiran berasingan untuk dirinya. Okay, so ini pun cikgu tunjuk dia punya jawapan je lah. Kan? Since kamu pun tak tanya, maksudnya kamu faham lah soalan ni kan? Kamu buat macam ni kan? Buat dalam bentuk jadual table. Lagi senang kita nak bandingkan macam ni. Ini buat table semula. Cik Akil isteri, gaji tahunan berapa, bonus berapa, elam berapa. Okey, soalan cikgu. Daripada jadual ni, jadual yang jawapan ni, berapakah pendapatan boleh cukai untuk Encik Akil dan isteri masing-masing? Ambil kalkulator, cuba kira. Berapakah pendapatan boleh cukai? Untuk Encik Akil berapa? Cuba ingat balik apa je cakap tadi? 60,000. 60,000. Cikgu, bonus Ya. termasuk elang ke? Apa dia? Bonus termasuk elang ke? Bonus termasuk allowance? Tak, bonus tu Lain, bukan elang. lain-lain. Bonus tu masuk pendapatan. Oh, right. Tapi allowance tak dimasuk dalam pendapatan, dia tolak. Jadi tolak dengan, berapa tadi Afiah jawab ya? Ya cikgu. Berapa Afiah tadi? Kalau saya kira dapat 60,000. Betul. Pendapatan boleh cukai. Okey, yang lain boleh dapat 40,000? Dia bukannya dapat 60,000. Cantik. Dapat tak Encik Akil tadi 60,000 pendapatan boleh cukai? Dapat cikgu. Dapat cikgu. Tu Alia tu.
Okay, isteri dia berapa pula? Berapa isteri dia punya? 46,200. Okey, dah boleh jawab tu, pandailah tu. 46,200. Okey, yang warna biru-biru tu dia daripada dia punya soalan tadi dia masukkan dalam jadual ni. Insyurah hayat setiap orang tu lah. RM1,500 dan semua tu. Okey, so ini. Kemudian ini untuk pelepasan yang apa yang dituntut. Okay, kemudian boleh buat satu jadual macam ni. Ni yang cikgu tak nak buat, malas nak buat. Dia kalau nak buat ni kena buat betul-betul. Inilah pengiraannya kan, ditolak balik apa semua. Nanti kamu rasa boleh tak kamu jawab dalam soalan periksa macam ni? Gaya bentuk macam ni boleh dalam jadual macam ni? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Cikgu, Ya saya. kalau buat, maksudnya kalau buat tak ada kotak tak apa ke? Maksudnya just Encik Akil berapa, isteri dia berapa macam tu? Boleh juga tapi pastikan yang kamu nak tolak tu kamu memang adalah kat situ nilai-nilai dia. Sebab kalau dalam contoh dalam sejarah pun kamu nak buat perbezaan dengan persamaan kan cikgu galakkan dalam bentuk jadual kan. Sebab senang kita nak tengok sekali. Lagipun jawapan kita akan lebih tersusun. Itu yang kita galakkan dalam jadual. Tapi bukan bermakna kamu buat macam pisah-pisah tadi jadi salah, tak juga. Matematik dia tak macam tu. Kadang-kadang macam kita kira jumlah isi padu kan. Kita tak buat sekali arung. Kita kira satu ni last baru kita buat penambahan ataupun penolakan. Kita ambil juga jawapan tu. Selagi mana jalan kerja tu ada dalam kertas jawapan kamu. Alright. Cuba ini cara yang memudahkan untuk kita tengok jawapan kamu lah. Okay, so semuanya kamu dapat lah ya. Sama macam ni Cikgu. Ya saya. Saya Tadi yang tanya. nak tanya apa tadi? Yang dekat jawapan tu kan dekat pelepasan cukai untuk isteri, suami atau anak tu dia dapat nilai 6,000. Dekat mana? Dia tentukan 6,000 tu? Yang ni, yang Dekat ni, isteri, suami atau anak. Yang tu. Yang ini memang ada dalam jadual dia. Maksudnya yang kan kalau kita jawab soalan tadi, hantar balik. Dekat soalan. Kat mana? Soalan ni kat mana tadi? Sekejap. Kita tengok soalan balik. Sekejap takut ada juga tersilap dia punya kat sini. Tengok sekejap. Sebab ada juga errata dalam jawapan tu. Cikgu tanya tadi ada tak yang kamu kira tu ada tersilap? Saya pun dapat lain juga cikgu. Cikgu rasa dia tersilap tu. Sebab dia kata kat sini pelepasan cukai yang nak ditutup kan. Sebab individu ini dah ada maksimum fix kan. Individu 9,000, 9,000. Isteri suami ni ikut yang ni 10,000 ni, 10,000 ni. Ini tak lebih daripada 2,500, insyurans ini maksimum 7,000, 3,000. Sekejap, dia ada kata apa-apa tak? Dia kena rujuk dia punya tu. Kalau soalan atas tadi, isteri dan anak dia cakap berapa tak? Saya rasa macam ada terlepas satu maklumat ni. Sebab dia mesti sebut macam ni, semasa mengisi borang nyata cukai pendapatan dia merujuk pelepasan yang berikut. Macam ni isteri dan anak-anak 10,000. Macam ni, yang contoh yang cikgu masukkan ni maklumat ni. Ada tak tadi dalam soalan tu? Dalam soalan dia bagi dalam bentuk jadual lah cikgu. Jadual macam ni kan? 10,000 kan? Tapi 10,000 dia tak nyatakan kat sini berapa maksimum tau. Dia tak nyatakan sini maksimum berapa. Kalau macam gaya hidupnya dia ada tulis maksimum 2,500. Insyurans hayat dan KSP 7,000. Dia tak nyatakan ni. Tengok kat sini dia punya. Ni yang kamu tanya kan, 6,000 ni mana datang kan? Ya.
Sebab kalau kita buat sebelum ni kan kita ikut je berapa yang dia bagi. Tiba-tiba yang ni dia jadi 6,000. Sayang pun. Okey. Yang isteri ni tahu tak kenapa dia jadi kosong? Sebab ada mistake dekat dia. Kita check dulu dia punya maksimum kat sini kejap Tapi cikgu dia punya, Encik Akil punya pendapatan boleh cukai pun salah kira kat situ. Sepatutnya 60,000. Tapi dia tulis 500. Yang yang cikgu suruh kamu kira tadi Ha. Sebab ini skema cikgu tu buat. Hari tu pun cikgu check skema dia, ada yang salah yang atas-atas tu. Yang nombor 5 ni cikgu tak semak. Tak kira kan, jadi tu yang cikgu tak nampak tu. Yang salah tadi kat mana tadi? Berapa kita kira tadi? Lupa. 60,000 yang ni kan? Cikgu. Pendapatan boleh cukai Encik Akil. Sekejap. Asal macam cikgu ada kira tu dengan dia? Kat mana benda tu? Cikgu lupa pula. Betul-betul. Cikgu dah jumpa kesilapan kat sini hari tu. Yang ini patutnya 60,000. Lepas tu ini berapa tadi? Ini betul tak? Yang isteri tu. Isteri betul cikgu. Yang isteri betul ya. Yang apa lagi salah? Jadi kat sini pun salah kan? Ini patut 60,000. Jadi jumlah besar tu jadi salah lah kan? 60,000 tambah 46,200. Jadi patutnya yang bawah ni 106,200. Sebab isteri tu tak ada kesilapan kan? Isteri punya betul kan? Betul cikgu. Tambah 2,200. Okey, 40. Okey. Lepas tu pengecualian derma tu betul nilai dia 3,500, 2,500 dan 1,000. Ni tahu mana dapat 3,500 ni? Tahu. Tambah 2 ni, okey. Yang individu tadi dia betul 9,000, 9,000. Isteri dan anak-anak. Isteri dan anak-anak Syakir 6,000. Yang ini sebab tak ada dalam jadual lagi. Ini betul 2,500, 3,500. Ini nanti kembali atas soalan dia. Syakir 1,800. Ini betul. Saya nak tuntut 10,000. Kita kena ambil 10,000 ni sebab dia tak tulis kat sini maksimum berapa. So betulkan kat situ 10,000. Ini jadikan 10,000. Okay, so ini pun jadi 10,000. Sebab dekat isteri tu dia tak tuntut untuk isteri dan anak sebab nama pun isteri / suami, dia tak tuntut untuk suami dia. Sebab semua Encik Akil ambil. Jadi yang tu kat sini jadi kosong. Ini betulkan 10,000 yang lain-lain tu betul. So pendapatan bercukai tu jadi salah lah kiraannya. Berapa tu jadinya? 9,000 tambah 10,000 tambah 2,500 tambah 7,000 tambah 2,800. So ini totalnya pendapatan bercukai. Ini berapa ni? Pendapatan bercukai. Tolak pelepasan. Ini dia tolak di atas 106,200. Tolak 3,500. Kamu kira tadi? Anak-anak yang kira ke cikgu yang seorang yang kira ni? Kira cikgu. Kira cikgu. Berapa sini? Cepatlah. Dah kita kena betulkan tadi. Berapa dia ni? Ini skema dia betulkan. Berapa? Dah. Bukan 74,900 tu. Salah sebab kita dah betulkan untuk isteri / suami / anak tu 10,000. So ini akan jadi lain. Berapa je ni? Cikgu, insurans hayat tu memang 7,000 ke? Oh ya, sorry. Sekejap. 3,000.
Oh, bukan ni. Ni, betul. Ini pun cikgu betulkan itu. Ini bukan. Berapa sepatutnya? 5,500. Okey, tengok dulu. Insurans dia boleh maksimum berapa insurans? Insurans maksimum 7,000. Ya. Insurans maksimum 7,000. Ya, betul. Ingat. Kalau cikgu ingat. Cikgu pun dah betulkan yang ini dekat pembetulan itu sebab dia ambil yang ini. Jadi, sini tak boleh ambil 7,000. Sini ambil 5,500. Okey, pandai dah tanya cikgu tu. Bolehlah tu. 106 apa dia? 100 tolak dengan 9,000. Tolak 10,000. Tolak 1,500. Okey, so berapa kat sini? Syasha, berapa? 72,900 kot. Betul tak? Yang lain, cuba kira. Betul tak? Yang lain kata kira tadi. Betul. Betul ya? Saya dapat. Macam mana cikgu salah? Oh, cikgu tak tahu ada pengecualian. Patutlah. 72,900 kan? 72,900. Okay, so kita kena betulkan untuk Cik Akil ni jugalah. Cik Akil punya berapa? 60,000. 60,000 tolak dengan 2,500. Tolak 9,000. Tolak 10,000. Tolak 2,500. Tolak 3,500. Tolak 1,800. Dapat berapa? Apa salah ni? Apa ni? Tak, ada kira berapa ni? Izwan, berapa Izwan? Dia dapat 30,700. Okey, betul. Yang lain sama tak? 30,700. Sama. Okey. So yang isteri tu rasanya betul kan sebab dia tak ada kita buat apa-apa pindaan kan. Tapi cek balik semula lah kalau takut salah. 46,200 kita tak 1,000. Tolak 9,000. Tolak tak ada 2,500. Tolak 2,000. Tolak dengan 1,000. So yang ni betul. Okey, tak ada apa-apa. Cikgu, kenapa tadi yang isteri suami anak tu punya untuk isteri kita tulis kosong je? Sebab suami tu dia dah ambil, kalau kita ambil laki dia ni dah ambil 10,000 kat sini, so dia jadi kosong lah kat sini. Melainkan kalau kita ambil sini 6,000, sini 4,000, sini boleh jadi 10,000 kan, kita totalkan dua-dua ni dapat kat sini kan. Tak, untuk isteri ni dia tak claim lah untuk yang benda ni, lepasan yang untuk yang kedua ni. Sebab tu sini dia kosong. Faham tak? Tak faham Faham cikgu? Salah dia. Cikgu tanya dia macam, dah lah tak dapat muka. Kau diam, mana cikgu tahu, faham tak faham? Melahirkan, ini kosong sebab dia dah ambil semua dekat suami dia 10,000. Melainkan kalau dia nak separuh-separuh, contoh sini 5,000, sini 5,000, bolehlah sini dapat 10,000. Sama je. Faham tak? Macam cikgu lah, ada 4 orang anak kan, 2 orang anak cikgu ambil, 2 orang anak suami cikgu ambil. Kalau semua anak suami cikgu ambil, cikgu jadi kosong lah untuk claim untuk anak-anak tu. Kau jangan, kau jangan angguk-angguk cikgu tak nampak. Cakap, cikgu. Okey. Lepas tu kita masuk yang sini, yang ini yang kita kena tengok dalam jadual ni tengok jadual. Ni ada pesan-pesan ni, tengok jadual ni. Okey, yang mana dapat 4,900 ni, ini ada tak yang salah ni? Sebab kita dah betulkan atas, jadi kita kena cek balik ni. Jumlah cukai dikenakan. Kena tengok balik ni, betul tak? Kena tengok jadual. Sebab ini kita dah jadikan 72,900, so dia kena dekat mana ni? 72,900 dia dekat sini kan? Betul.
So dia betul ambil 4,600 betul dalam skema tu tadi kan? Betul rasanya. Betul ya. Kena cek balik lah sebab kita dah tukar tadi kan. Jadi 76, jadi balance-nya 2,500 kan? 2,900 darab dengan 21%. 2,900 darab dengan 21%. 609. 609. Ni cuba tulis dah. Ni jadi, tapi kat sini salah lah kan? Dia salah ni sebab dia ambil nombor atas ni tadi. Ni sepatutnya 2,900 kali 21% dia dah jadi 609. So tambah dengan 4,600. Ni ada lain sikit lah ni. Jadi kamu kira tahu dengan cikgu ni. Cikgu kira seorang-seorang je. Kak cikgu ambil periksa SPM tau. Ni nilai dia. Betul? 5,209. Okey. Yang Cik Akil punya tu tadi dah salah tadi. 30,700. Oh ini dah masuk kat ni. Bawah 35,000 kan? So dia dapat rebate 400 ni. Tapi kita kirakan dia dapat berapa ni? 150. Kat sini tadi ada 150 tak? Okey ada. 150 bagi dia 700 tu. 700 kat sini. 700 kali dengan 3%. 3% tu betul kan? Jadi berapa? RM21. RM21 tambahkan semua tu dapat apa? 71. 71. Oh, dah 150. Tambah dengan 21 171. Okey, 171. Yang ni tak ada kumpulan kan? Okey, biarkan. Lepas tu kat sini zakat fitrah 430. So kita tolak dengan zakat fitrah 5209. Akilah boleh ke Akilah? Raihan Akilah boleh? Boleh So ini berapa ni Akilah? Cikgu, Ya. rasa macam sama dengan sebelah lah kan? Sama dengan Sebelah isi dia kan cikgu sebab dia yang 30,700 tolak 20,000 kan? Apa tu? Sekejap. Yang dia punya ni kan 20,000 kan cikgu? Siapa ni bersama ke? Akil. Cik Akil. 30,700 tu tolak dengan 20,000 kan cikgu? Tolak 20,000. Kan? 20,000 pertama. Ini. Oh, ini cikgu ambil yang mana jadual tadi? Cikgu jadual ke? Kan? Dia punya 20,000 dia tolak 20,000 Jadi baki dia sama dengan isteri dia Ya, sebelah ya. lah. Kan? Cikgu tersilap ambil tadi. Cikgu ambil yang 35,000. Padan balik. Ya. So, berapa tadi? So, ya. Betul juga kan? Tapi ada kiraan dia. So, ini 10,700 lah kan? Darab 3% dapat 321. Ini tambahkan dia 471 lah. Okey. Hati yang bukannya. Hati. Okey, zakat fitrah 430. Okey, yang ni jumlah cukai kena bayar betul tu? Dah salah kan sebab kita dah ubah. Berapa? Berapa kat sini? Okey dah kira. 4779. Ikutlah. Amir mana tak dengar suara ni? Dia tidur ni. Masuk ke live tapi tak nampak gaya pun. Meh. Alif Naiman mana ni Naiman? Hai. Macam mana nak belajar online Kalau apa sebuka senang je kerja. Okey, jadi yang ini ni boleh sama lah kot ya. Sekejap. Tambah 80 ni apa? 80 ni apa tadi?
Zakat dia ya? Cik Akil, tengok balik soalan. Zakat. Zakat cikgu. Zakat fitrah dia 80, sikit je. Jadi dia dapat rebate sebab dia punya pendapatan bercukai tu kurang daripada RM35,000, 400 tambah 80, jadi 486. So jawapan akhir tu tak boleh dah 90 ni. Berapa tu? Mungkin dapat 486 cikgu. Ah? Dapat Oh. Cikgu pun ikut je. Memanglah salah mana boleh. 480 486. Aduh. Okey, jadi 480 lah. Okey, apa? Cikgu pun jadi confused. Cikgu nak kira apa tadi yang lupa. Jadi berapa tu? 480 tolak 471 dah. Negatif lah kan? Negatif. Yalah negatif lah. Negatif 9. Yang isteri dia tu betul? Negatif 29 ya. 471 tolak dengan 750. Ni betul. So maknanya dua-dua lah RM kosong. Kalau dia buat secara berasingan macam ni, lagi untung lah yang berasingan. Sebab ini banyak ni, sampai 4,000. Cikgu tak nak ambil yang ni. Okay, so dah kita kesan mana kesilapan skema ni. Kalau dah boleh membetulkan skema tu, insyaAllah lah bolehlah buat ataupun jawab soalan periksa nanti. Amin. Moga-moga dapat cemerlang lah. Kamu punya apa? Cikgu rasa kamu punya cabaran lagi besar juga lah daripada tahun lepas kan? Kalau tahun lepas tu Pro Max, kamu jadi apa? Sebab diorang masuk juga sekolah, lama lah juga sekolahnya. Kamu ni sampai kelas 10 tak kuat-kuat. Sabar je lah. Jadi kita teruskanlah belajar macam ni ya. Ikut ya. Ada soalan tak? Kiraan 5 soalan ni. Cikgu harap jelas lah kod dia. Semua orang dah pandai lah mengira-ngira ni. Okay? Boleh ya? Ada lagi nak nanti apa-apa? Nak bangkitkan apa-apa tentang soalan ni? Tak ada? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Yang ni memang ada pembetulan itu. Cikgu buat sekerat je itu. Yang bawah-bawah ni cikgu tak buat. Cikgu jumpa kat bawah, kat atas ni je itu. Okay, so kita habis. So sebab kita kamu yang mana dapat modul tu boleh je mulakan dulu kalau nak, tapi untuk perbincangan dalam kelas tak boleh lah cikgu pakai modul, tak adalah sebab kawan ada yang tak dapat kan. So cikgu akan bagi soalan lain. Ini percukaian, sehari tu cikgu terus bagi soalan mengira sebab itu adalah pengukuhan. Pengukuhan tu maksudnya kita dah melalui fasa 1, fasa 2 mula-mula tu kan. So ini berbalik kepada tentang basic cukai. Ni depan-depan ni dia ada nota sedikit tentang cukai, boleh baca balik, ingat balik. Lepas tu dia ada soalan, soalan letak macam ni. Okay, sebab takut dia masuk dalam bahagian A ataupun B macam tu kan. So ini baca dan letak balik soalan dalam sini. Okay, yang ni cikgu bagi ni. Akta ni, hukumannya ni yang cikgu tanya tadi kan. Mungkin kita lupa. Kalau kita buat latihan ni, insyaAllah kita boleh ingat semula. Alright, yang ini tak ada melibatkan pengiraan, cuma dia mengingatkan kita semula tentang konsep. Okay, boleh buat nanti hari Khamis ke cikgu kita bincang balik. Mungkin cikgu bagi dua lah kot, dua latihan yang jenis bertulis-tulis ni. Ini mudah je, rujuk buku letak jawapan, rujuk buku letak jawapan. Okay, boleh kita bincang hari Khamis ya. Nanti cikgu share dalam Telegram. Alright? Okey cikgu. Okay, boleh. Okay. So kita stop dah kelas, kita dah habis dah masa. Alhamdulillah kita sempat habiskan perbincangan untuk